Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi dalam Tanasu Series. Kali ini kita akan membedah sedikit sebanyak tentang dalil pensyariatan puasa. So kita aktif mood kita untuk menyambut Ramadan kali ini dan kita melihat beberapa perkara-perkara yang menarik tentang dalil pensyariatan puasa Ramadan yang telah pun diwahyukan oleh Allah SWT melalui ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada tiga perkara yang menarik tentang ayat ini berbanding cara ataupun rukun-rukun Islam yang lain disyariatkan oleh Allah SWT. Secara umumnya Allah SWT mempunyai cara yang unik untuk mensyariatkan sesuatu syariat, untuk mewazifahkan sesuatu syariat di dalam Islam. Dan kita akan melihat perbandingan syariat puasa ini berbanding rukun-rukun Islam yang lain. Okay, yang pertama, dalil pensyariatan puasa ini merupakan salah satu ataupun the only rukun Islam yang disyariatkan dengan memulai dalil pensyariatan itu dengan menyeru orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Pada dalil ataupun ayat-ayat lain yang bercerita tentang rukun Islam yang lain, Allah SWT tidak mensyariatkan rukun yang lain dengan menggunakan gelaran ya ayyuhalladzina amanu. Hanyalah rukun puasa yang dimulai dengan seruan wahai orang-orang beriman. Jadi kenapakah untuk mensyariatkan puasa ini Allah SWT telah menyuruh dengan seruan orang-orang beriman? Pada pandangan mufassirin, ini kerana puasa ini satu ibadah yang sangat susah untuk lakukan sebenarnya. Bagi kita mungkin ia perkara yang mudah kerana kita telah pun Islam sejak kecil dan telah pun belajar berpuasa mungkin ketika kita berumur 6 tahun, 7 tahun dan sebagainya. Tapi bayangkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ini telah masuk Islam ketika mereka telah pun berumur belasan tahun ataupun puluhan tahun, dan ibadah puasa merupakan satu perkara yang berat kerana mereka perlu menahan lapar dan menahan lidah pada perkara-perkara yang sering dan biasa mereka buat untuk satu hari selama sebulan lamanya. Jadi bila Allah SWT memulai ayat ini dengan panggilan seruan wahai orang-orang beriman, ia menjadikan iman sebagai dorongan untuk mereka menyahut kepada seruan dan perintah Allah SWT untuk berpuasa. Baik, yang kedua yang menarik tentang dalil pensyariatan puasa ini ialah puasa merupakan the only one rukun Islam yang disyariatkan dengan menggunakan perkataan kutiba. Berbanding rukun-rukun lain tidak digunakan perkataan kutiba. Jadi kutiba ini secara bahasa bermaksud telah pun dituliskan ataupun telah termaktub, dan dari sudut istilah pula bermaksud telah diwajibkan kepada kamu. Sebenarnya dalam bahasa Arab ada beberapa perkataan lain yang boleh kita gunakan untuk membawa maksud telah diwajibkan. Contohnya menggunakan perkataan fardu, wajib sendiri. Tetapi bila Allah SWT memilih perkataan kutiba, ini menunjukkan betapa penting dan mempunyai penekanan yang tinggi kepada kewajipan berpuasa itu sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga, perkara yang unik tentang dalil pensyariatan puasa ini ialah Allah SWT membandingkan puasa yang disyariatkan pada umat Nabi SAW dengan umat-umat terdahulu. Jadi ini juga merupakan the only rukun puasa yang mana Allah SWT membandingkan rukun yang difardukan ini dengan umat-umat terdahulu. Memang ada pada rukun haji, rukun solat dan juga rukun zakat yang dibuat pada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi SAW, tetapi tidak dibandingkan secara khusus di dalam satu ayat. Namun pada ayat wajibnya puasa ini Allah SWT membandingkan dan menyebut tentang pensyariatan ini terhadap umat terdahulu. Apakah hikmahnya? Para mufassirin menyebut ini sebagai satu dorongan kepada orang beriman untuk merasakan bahawa bukan sahaja mereka yang puasa, tetapi ibadah ini telah pun diwajibkan kepada umat terdahulu, dan supaya mereka memberikan yang terbaik daripada puasa mereka dengan mencontohi apa yang telah pun dibuatkan oleh umat-umat terdahulu. Jadi insya-Allah kita akan teruskan perbincangan tentang puasa dalam siri yang berikutnya. So nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.